Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. ثم صعد إلى السماء السادسة. Kemudian Nabi SAW dibawa ke langit yang ke-6. Lalu malaikat Jibril alaihi salam meminta supaya dibuka untuk Nabi SAW. Malaikat yang ditugaskan untuk menjaganya bertanya, siapakah ini? Jibril menjawab, Jibril. Dan ditanya lagi, siapa bersama denganmu? Jawab malaikat Jibril, Muhammad. Ditanya lagi, adakah dia diutuskan menjadi rasul? Kata malaikat Jibril, ya. Lalu malaikat mengucap selamat datang dan mengalu-alukan kedatangan Nabi SAW dengan sambutan doa dan memujinya. Setelah dibuka pintu dan Nabi SAW masuk ke langit yang ke-6, tiba-tiba berjumpa dengan nabi-nabi. Banyak nabi-nabi. Ada nabi-nabi yang bersama dengannya, pengikut yang sedikit. Dan ada nabi-nabi yang bersama dengannya kaumnya, puaknya. Dan ada nabi-nabi yang berjalan seorang diri, yang tidak ada pengikut, untuk ditunjukkan kepada Nabi SAW bagi memberi semangat kepadanya. Itulah perjuangan nabi-nabi zaman dahulu. Ada yang orang ikut ramai, ada yang sedikit saja pengikutnya, dan ada orang yang tidak ada pengikut. Bahkan di dalam surah Yasin yang kita baca, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. Ayat ini menceritakan sebuah negeri yang diutuskan 3 orang rasul, iaitulah negeri Antakya yang terletak di selatan Turki dan di utara Syria. Ketiga-tiga orang nabi ini yang beriman dengannya, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Seorang saja yang beriman kepadanya, yang dikenali dengan Habibun Najjar. Habib yang kerjanya tukang kayu. Seorang saja yang beriman, dan yang beriman ini dibunuh. Pada malam Isra' dan Mi'raj ditunjuk ada nabi-nabi yang tidak ada pengikut, seorang diri sebatang kara. Tiba-tiba Nabi SAW melihat jumlah yang terlalu ramai hitam, kelihatan sehingga memenuhi ufuk sayup mata memandang. Lalu Nabi SAW bertanya, apakah perhimpunan yang ramai ini?
diberitahu kepada Nabi SAW, itulah dia Musa bersama dengan kaumnya. Nabi Musa bersama dengan kaumnya. Tetapi sila angkat kepalamu. Angkat kepalamu. Tiba-tiba Nabi SAW melihat jumlah yang mengelilingi penjuru dunia. Penjuru sayup mata memandang. Lebih ramai lagi daripada umat Nabi Musa AS. Lalu diberitahu kepadanya, itulah dia umatmu. Itulah dia umatmu. Di kalangan mereka itu terdapat 70,000 mereka yang masuk syurga dengan tiada hisab. 70,000 daripada umat Muhammad SAW masuk syurga dengan tiada hisab. Lalu seorang sahabat yang bernama Ukashah, ya Rasulullah, adakah saya termasuk di kalangan mereka? Jawab Rasulullah, ya, kamu termasuk juga. Lalu seorang sahabat yang lain bertanya lagi, saya wahai Rasulullah, sabda Rasulullah SAW, sabaqakum Ukashah. Ukashah telah mendahuluimu. Ukashah telah mendahuluimu. Di mana Ukashah ini ialah seorang sahabat yang mati syahid di salah satu medan peperangan. Yang bukan dia baca doa Ukashah dalam buku, baca doa saja begitu. Ukashah ni ialah seorang sahabat yang berjuang dan mati syahid di medan perang. Bukan ada orang jual buku doa Ukashah, baca doa tu masuk surga lalu. Tidak semudah itulah. Di Ukashah ni yang berjuang. Lalu mereka berfikir, siapakah mereka ini? Lalu diberitahu oleh Nabi SAW, mereka yang masuk syurga dengan tiada hisab itu ialah mereka yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, yang tidak percaya kepada jampi, yang tidak percaya kepada nasib nujum, yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, yang tidak percaya kepada jampi-jampi yang ada di dalamnya syirik. Ini tidak mudah, kerana banyak di kalangan orang ni bila sakit tak baik mula nak ikhtiar macam-macam, akhirnya ikhtiar kok syirik. Ini tidak mudah. Bila terlalu sakit raba ikut suka. Tapi orang ni sakit macam mana pun bertawakal pada Allah Ta'ala. Bukan tidak berobat. Berobat. Dan Nabi SAW juga menjampi dengan ayat-ayat Quran, dengan doa, itu dibenarkan. Apa yang tak dibenarkan ialah jampi-jampi yang tidak diketahui maknanya, ataupun yang ada di dalamnya perkataan-perkataan syirik. Apa yang menjadi masalah ialah jampi-jampi syirik ini ditolong oleh iblis. Iblis tolong jadi baik sakit. Jadi baik tu jadi payah tu. Ini dia. Baik-baiklah, tetapi di dalamnya ada ujian yang sangat besar. Godaan daripada iblis. Allah Ta'ala nak uji, ni dah apa, ikhtiar molek, ni baik molek. Di mana orang yang macam ni tak termasuk di dalam mereka yang masuk syurga dengan tiada hisab. Apabila Nabi SAW melalui dan berjumpa dengan Nabi Musa, Nabi SAW memberi salam kepadanya, dan dia menjawab salam Nabi SAW. Assalam, marhaban bil akhi salih wan nabiy salih. Selamat datang dengan saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Di mana salam ini orang Yahudi serupa, salam dia kata. Kita kata salam, assalamualaikum, wa qalu salama. Mereka juga beri salam, salam. Ini menunjukkan bahawa di sana ada kesamaan
ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita bila baca doa kita kata amin. Orang Yahudi berkata amin, orang Kristian berkata amin. Yang jadi masalahnya ialah mereka menyengutukan Allah, meminda dan mengubah agama. Lalu Nabi Musa bersabda, banyak orang menyangka akulah semulia-mulia manusia di sisi Allah, padahal dia ini lebih mulia daripadaku di sisi Allah, kata Nabi Musa. Apabila Nabi SAW berundur, tiba-tiba Nabi Musa menangis. Lalu ditanya mengapa dia menangis. Kata Nabi Musa, ada budak selepas aku. Budak tu Nabi SAW, kerana dia tua beribu tahun. Ada budak selepas aku yang dilantik menjadi Nabi, umatnya masuk syurga lebih ramai daripada umat aku. Kaum Bani Israel mendakwa akulah semulia-mulia keturunan Adam, padahal inilah dia orangnya semulia-mulia keturunan Adam. Dia berada di alam dunia dan aku sekarang berada di alam akhirat. Kalau tidak kerana kedudukannya di sisi Allah, nescaya aku tidak peduli, kata Nabi Musa. Oleh kerana dia mulia di sisi Allah, maka kita adalah terima hakikat kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana perkara ini sebenarnya diketahui oleh orang Yahudi. Seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke langit yang ketujuh. Malaikat Jibril meminta buka. Malaikat yang menjaganya bertanya, siapa? Kata Jibril, aku Jibril. Ditanya, siapa bersama denganmu? Jawabnya, Muhammad. Ditanya lagi, siapa Muhammad? Adakah dia telah menjadi Rasul? Jawab Jibril, ya. Lalu malaikat yang menjaga langit yang ketujuh mengalu-ngalukan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendoa untuknya. Tiba-tiba di langit yang ketujuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Ibrahim Al-Khalil sallallahu alaihi wasallam. Dia bersandar di pintu syurga, di atas kursi yang dibuat daripada emas, membelakangi Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur ialah kiblat kepada malaikat-malaikat di langit. Bersama dengannya kaumnya. Maka Nabi SAW memberi salam kepadanya, dan dia menjawab salam, selamat datang anak yang saleh dan Nabi yang saleh. Anak yang saleh, kerana Nabi SAW adalah daripada keturunan Nabi Ibrahim AS, daripada anaknya, puteranya Ismail. Di mana Allah Ta'ala memberi kedudukan yang tinggi kepada Nabi Ibrahim AS, tinggi daripada Rasul Ulul Azmi yang lain, sehingga dia duduk di langit yang ketujuh. Mengapa Allah Ta'ala memberi kemuliaan kepadanya? Kerana Nabi Ibrahim berjuang menghadapi cabaran yang besar, berdepan dengan kerajaan yang memerintah dunia, kuasa besar dunia yang tunggal, iaitulah kerajaan Babylon yang dipimpin oleh Raja Namrud. Dalam berita 2-3 hari ini, mereka cetak pitih baru, pitih Iraq, dihubur gambar Raja Namrud. Kerana itu dianggap tamadun kepada orang Iraq. Mereka dia tak erti. Jadi Nabi Ibrahim berdepan dengan Raja Namrud, raja yang mengaku dirinya menjadi Tuhan dan mengada-ngadakan Tuhan yang lain daripada Allah, sehingga Nabi Ibrahim dihukum bakar ke dalam api yang dinyalakan, dihalau oleh rajanya, dihalau oleh ayahnya sendiri, berhijrah ke Mesir, kemudian ke Palestin bersama dengan keluarganya. Perjuangan yang sangat hebat, yang sangat gigih.
Kemudian diperintah oleh Allah menghantar puteranya Ismail di bumi Mekah yang kering kontang bersama dengan isterinya Hajar. Kemudian setelah Ismail membesar, diperintah supaya menyembelih Ismail sebagai ujian daripada Allah. Maka Ibrahim seorang yang mempunyai martabat yang tinggi di sisi Allah. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi az-zalimin. Dan ingatlah apabila Tuhan menguji Nabi Ibrahim alaihi salam dengan beberapa kalimah, lalu Nabi Ibrahim menyempurnakan perintah Allah. Semua perintah Allah diikut oleh Nabi Ibrahim. Lalu Allah berfirman, wahai Ibrahim, aku jadikan kamu imam. Imam yakni pemimpin. Nabi Ibrahim menjawab, wa min dzurriyyati, bagaimana dengan zuriat keturunanku? Qala la yanalu ahdi az-zalimin. Tuhan menjawab, janjiku ini tidak termasuk kepada orang-orang yang zalim. Orang yang zalim tak termasuk. Orang yang zalim itu siapa dia? Yang zalim itu ialah yang tak ikut hukum Allah Ta'ala. Walaupun dia beri pitih kita banyak makna pun. Dia beri pitih, beri apa ke kita banyak makna pun, kalau dah ikut hukum Allah Ta'ala, zalim. Ini kena faham. Bukan makna zalim ni dia katok kepala kita baru zalim. Banyak orang kita ni tak faham. Zalim ni bila katok kepala dia, dia tak betul pun, katok kepala dia hukum, dia kata zalim juga. Kalau dia buat salah kena hukum, itu tidak zalim. Zalim ni ialah yang tidak mengikut hukum Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang bermaksud, dan sesiapa yang tidak setuju, yang tidak suka, yang tidak ingin, tak berapa nak, tak berapa gemar dengan millah, dengan ajaran yang dia bawa oleh Nabi Ibrahim, maka dia adalah orang yang membodohkan diri dia sendiri. Kalau tak ikut Nabi Ibrahim, orang tu bodoh, kata Tuhan. Bodoh, memperbodohkan diri sendiri. Walau orang kata dia cerdik macam mana sekalipun, kalau dia tak ikut agama Islam, agama yang dibawa oleh Ibrahim, maka dia adalah orang yang memperbodohkan dirinya sendiri. Apa dia? Agama Ibrahim. Tuhan berfirman, wa Ibrahim aslim. Aslim, Islamlah. Apa makna Islam? Makna Islam, serah diri kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, wahai Ibrahim, mu sembelih anakmu. Ibrahim sembelih. Sembelih sungguh. Nak sembelih sungguh. Tapi Tuhan batalkan selepas daripada itu. Wahai Ibrahim, mu kena atur bini dengan anakmu di Mekah. Tak ada apa satu di Mekah, kering. Ibrahim tak tanya pasal malang kat mana. Nak beli pasar kat mana, hari giliran, hari apa nak beli apa. Nak cari ikan mana, bawa lada kat mana. Ibrahim tak tanya. Ini bila Tuhan suruh riba haram, judi haram, arak haram, tak boleh. Nanti hasil negara dah cukup. Kita kena ikut Islam, tapi ikut ni bukan ikut belaka lah, kena ikut lah. Masa perubahan masa kita kena ikut juga. Apa makna perubahan masa? Ada benda yang boleh kita ikut perubahan masa. Riba, arak, judi, zina, hukum-hukum yang dinahkan dalam Quran, hak ni berjalan. Tak boleh berubah. Sembahyang zuhur 4 rakaat, sembahyang asar 4 rakaat, sembahyang maghrib, sembahyang isyak, subuh, yang ini tak boleh ubah. Bila-bila masa tak boleh ubah. Ada benda yang tak berubah. Kena faham. Arak haram, judi haram, riba haram, ini tak boleh ubah. Wasyawirhum fil amri, bermesyuarahlah kamu dalam mengendalikan urusan kamu. Hak ni boleh ubah. Zaman Nabi itu berapa orang? 10 orang sahabat ahli mesyuarah.
Zaman sekarang nak ubah 20 orang, nak ubah 30 orang, nak ubah 40 orang. Ni boleh ubah. Tak apa, boleh ubah. Mekah wajib haji ialah pergi ke Mekah. Ni tak boleh ubah. Nak ubah haji pergi ke Hong Kong, tak boleh. Haji pergi ke New York, tak boleh. Haji mesti pergi ke Mekah. Tapi nak pergi haji, hari tu naik unta. Lepas tu naik kapal. Lepas tu naik kapal terbang. Lepas tu ada kenderaan lain pula. Hak ni boleh ubah. Hak ni lah. Ada orang dia bercakap, dia kata ulama-ulama ni tak reti. Tak tahu nak ikut perubahan. Apa dia perubahan itu? Perubahan tu apa dia? Ulama-ulama dia faham ada benda yang boleh ikut perubahan. Ada benda yang tak ikut perubahan. Bahkan ulama-ulama mujtahid Imam Syafi'i, fatwa dia masa di Madinah, masa di Mekah, masa di Iraq, dikenali dengan kaul qadim. Bila Imam Syafi'i pergi ke Mesir, ada fatwa dia lain dengan fatwa dia di Mekah dan di Hijaz. Di Iraq dikenali dengan kaul jadid. Ini masyhur dalam kitab fiqh. Imam Syafi'i sendiri ada berlainan fatwa dia dalam bab hukum. Imam Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i lain. Pasal apa lain? Kerana tempat yang berlainan. Tapi sembahyang 5 waktu serupaya. Dalam bab asas tak boleh berubah. Tapi dalam bab beberapa cabang ini boleh berubah. Perkara ni mesti dipahami. Jadi Nabi Ibrahim ni ialah Nabi yang menyerah diri. Islam sungguh. Apa Tuhan kata Nabi Ibrahim ikut? Tuhan kata Ibrahim mungkin sembelih anak. Nabi Ibrahim sanggup bawa anak dia. Tuhan kata orang curi dekat tangan. Tak boleh. Tak boleh ni. Hanya mana Islam lagu mana begini? Oleh kerana Nabi Ibrahim ni Islam sungguh. Aslamtu li rabbil alamin. Aku Islam kerana Tuhan sekalian alam. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya baniya inna Allah astafa lakumud din. Fala tamutun illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ini ialah bapa kepada bangsa Yahudi Bani Israel. Begitu juga Nabi Ismail bapa kepada orang Arab yang melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada bangsa Yahudi inilah lahirnya Karl Marx, Lenin, Trotsky, macam-macam nama yang melahirkan macam-macam teori Adam Smith. Ini daripada bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi mesti ikut agama Nabi Ibrahim. Ini dok dia reka ajaran baru. Nabi Ibrahim beri wasiat. Tuhan sebut, wahai anak cucu Nabi Ibrahim, anak cucu Nabi Yaqub, taqimu Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub memberi wasiat kepada anak cucu mereka. Sesungguhnya Allah telah memilih kepada kamu satu agama. Jangan kamu mati malaikat dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Yang jadi masalahnya, lawan Nabi-Nabi. Lawan Nabi-Nabi. Disembelihnya Nabi-Nabi, dibunuhnya Nabi-Nabi. Zaman tidak ada Nabi pula, ulama-ulama. Ulama-ulama yang mengikut sunnah Nabi, yang membawa ajaran Nabi, ditentang sebagaimana ditentang Nabi-Nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama ialah waris Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Adapun ulama-ulama yang tidak sambung perjuangan Nabi, ini bukan waris Nabi, ini pengkhianat. Pengkhianat kepada pesaka yang ditinggalkan oleh Nabi-Nabi. Pada malam Isra' dan Mi'raj, Allah Ta'ala temukan Nabi kita Muhammad SAW dengan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, Mur ummataka fal tukthir min ghirasil jannah fa inna turbataha tayyibah wa arduha wasi'ah. Suruhlah umatmu, sampaikan salamku pada umatmu, suruh mereka membanyakkan tanaman-tanaman syurga.
Kerana bumi dalam syurga itu terlalu subur lagi luas. Lalu dikatakan, apa dia tanaman syurga? Jawabnya, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu tanaman syurga. Itu mengikut satu riwayat. Mengikut satu riwayat yang lain, sampaikan salamku kepada umatmu. Beritahu kepada mereka, bumi syurga itu sangat baik, subur dan luas. Tanamannya ialah subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tiba-tiba Nabi SAW melihat di sisi Nabi Ibrahim ada satu kaum, satu puak manusia yang duduk di sisinya, yang mukanya putih bersih. Putih bersih, laksana kertas yang bersih, yang putih. Dan satu kaum lagi yang mukanya ada warna, tak apa cerah. Lalu mereka yang mukanya ada kekeruhan itu masuk ke dalam sungai. Mereka mandi, mereka keluar, hilang warna itu sedikit. Kemudian mereka masuk balik ke dalam sungai. Mereka mandi, mereka keluar, hilang, masuk yang ketiga, keluar. Kemudian mereka menjadi putih bersih. Lalu Nabi SAW bertanya, siapakah mereka itu wahai malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, mereka yang putih warnanya ialah mereka yang beriman, yang mengerjakan amal yang soleh, yang tidak mengeruhkan amalan-amalan mereka dengan maksiat, dengan kejahatan. Adapun mereka yang putih, yang ada keruh warnanya, ialah mereka yang mencampur aduk imannya dengan perkara yang jahat. Lalu mereka bertaubat kepada Allah, dan Allah menerima taubat mereka. Adapun sungai yang pertama bernama Rahmatullah, yang kedua Ni'matullah, dan yang ketiga Saqahum Rabbuhum Syaraban Tahura. Tuhan memberi minum kepada mereka dengan minuman yang bersih. Disebut dalam hadis bahawa sembahyang 5 waktu laksana sungai yang ada di hadapan rumah, terlalu dekat. Bila kita mandi di sungai itu 5 kali sehari, adakah akan tinggal daki lagi di tubuh? Sudah tentulah tidak akan tinggal lagi daki. Itulah dia sembahyang 5 waktu yang dibandingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah dia kedudukan umatmu. Kedudukan umatmu begitulah. Ada di kalangan umatmu ni yang baik, yang beriman, yang baik, yang soleh. Dan ada di kalangan umatmu tu yang jahat. Yang jahat. Kemudian Nabi SAW melihat masuk ke dalam Al-Baitul Ma'mur itu, dan diberitahu kepadanya 70,000 para malaikat, dan yang masuk tidak keluar lagi. Bagaimana dia boleh masuk tidak penuh ke? Malaikat ni adalah makhluk rohani, bukan makhluk yang bertokor macam kita, bukan makhluk yang berjisim. Mereka ialah makhluk yang rohani. Kemudian Nabi SAW dihidangkan pula dengan 3 minuman yang disebut dahulu, iaitulah susu, air dan arak. Lalu Nabi SAW memilih susu, dan malaikat Jibril berkata, itulah dia fitrah, semula jadi manusia. Kemudian baginda SAW dibawa ke Sidratil Muntaha. Perkataan sidrah dalam bahasa Arab, terjemah dalam bahasa kita dengan makna pohon bidara. Pohon bidara, sidrah ni.
Pohon berdara ialah pohon yang daun dia digunakan untuk mandi mayat. Sadrah. Dia beritahu itulah tempat yang menjadi sempadan makhluk yang ada di bawahnya. Tidak boleh lagi naik lebih daripada itu. Bahkan ahli-ahli sains di zaman sekarang membuat kajian. Mereka mengatakan ada di kawasan ini, andaian mereka. Mereka tak tahu nama apa. Kawasan itu tidak boleh ditembusi oleh cahaya sekalipun. Kalau matahari yang besar pun sampai di situ hancur. Matahari yang lebih besar daripada bumi tempat kita duduk ni, sampai di situ jadi hancur, kata mereka. Itu andaian, tapi Quran sudah beritahu. Nabi SAW sudah beritahu. Mungkin yang mereka kaji itu tak sampai situ lagi. Ini lebih tinggi, wallahu a'lam. Dan Nabi SAW melihat di umbi pokok Sidratul Muntaha itu sungai-sungai. Keluar daripadanya sungai-sungai yang airnya bersih. Sungai susu yang tidak berubah rasanya. Sungai arak yang lazat diminum, yang tidak memabukkan. Sungai madu yang ditapis. Madu saja yang tidak ada lilin dan tidak ada lebahnya. Tak ada buka notong dah. Main atas dunia ni khabak buah kayu lagi nak ambil air madu lebah. Dia ketik lebah lagi. Ini tak ada. Air madu saja keluar. Yang terlalu besar sungainya. Terlalu besar. Disebut kepada orang Arab. Begitu juga pohon bidaranya terlalu besar. Kalau berjalan 70 tahun pun tak habis, Nabi kata. Ini dalam bahasa Arab. Bila sebut 70 tahun, 70 ini jumlah yang terlalu besar, tak boleh nak banding. Dan buah-buahnya besar seperti qalah-qalah kampung Hajar. Di mana ada kampung nama kampung Hajar, besar mana qalah tu wallahu a'lam. Kalau kata besar qalah, dia punya buah. Dan daun-daunnya laksana telinga gajah. Terlalu besar daunnya. Dan diliputi oleh berbagai-bagai warna yang tidak diketahui banyaknya warnanya. Malaikat Allah. Dan dia berubah. Bergelap, berubah warnanya. Terlalu indah dan cantik. Dan di umbinya pula ada 4 batang sungai lagi. 2 sungai yang batin dan 2 sungai yang zahir. Lalu Nabi SAW bertanya, apakah dia sungai-sungai ini, wahai malaikat Jibril? Jawab malaikat Jibril, 2 sungai yang batin yang di dalam itu ialah sungai dalam syurga. Dan 2 sungai yang zahir itu ialah Nil dan Furat. Sungai Nil di Mesir dan sungai Furat di Iraq. Nil dan Furat. Sungai yang diberkati oleh Allah. Macam mana hulu dia boleh duduk atas langit? Ini alam gaib yang kita tak mampu nak fikir. Kebesaran Allah Ta'ala ini alam gaib yang ditunjukkan kepada Nabi SAW pada malam itu. Memanglah hari ini orang nak cari ulu sungai ni tak berjumpa. Di mana punci airnya tak berjumpa. Sungai Furat dalam petanya sampai ke Turki. Sungai Nil melalui beberapa buah negara di Afrika. Yang ada tasik, beberapa tasik lagi. Ini ialah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuasaan Allah. Di mana di kawasan Nil dan Furat ini dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi tempat zahirnya Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan tempat tamadun awal manusia. Tamadun awal manusia. Dan disinilah menjadi pergolakan di antara Islam dan Jahiliyah. Sejak zaman dulu sehingga hari ini. Dan di Sidratul Muntaha, Nabi SAW melihat malaikat Jibril rupanya yang asal. Nil dan Furat ini juga ialah sempadan negara yang dimimpikan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan negara dia
yang sebenar daripada sungai Nil di Mesir sehingga sungai Furat, sungai Euphrates. Euphrates ni sungai Furat di Iraq. Itu sepadang negeri dia. Sepadang negeri dia itulah dia. Negeri yang diasaskan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan mereka nak balik semula. Jadi macam mana orang Yahudi nak terima peta perdamaian yang mewujudkan negara Palestin, kemudian negara Yahudi. Dia tak terima sekali-kali. Kerana dalam kitab dia mengatakan negara dia daripada Nil sehingga Furat. Termasuk Mesir, termasuk Iraq. Termasuk Mesir, termasuk Iraq. Dan termasuklah Al-Madinatul Munawwarah. Madinah masuk dalam peta dia. Sempadan dia sampai dekat Yambok. Yambok ni di selatan Madinah. Mekah tak termasuk. Tak termasuk Mekah. Dia pun tak berani nak pergi ke Mekah. Dia juga baca Ashabul Fil, dia baca semua tu. Orang Yahudi baca belaka. Sempadan negeri dia dekat Madinah. Di selatan Madinah. Itu sempadan negeri dia. Itu dakwaan dia. Oleh kerana itu, tidak ada dalam kepala orang Yahudi ini nak berdamai. Tidak ada. Cuma dia buat-buat saja. Dan serangan Amerika ke atas Iraq, ini adalah salah satu daripada perancangan dia untuk menolong Israel bagi meluahkan wilayah dia. Kerana Iraq juga termasuk negeri dia. Sebahagian Mesir termasuk negeri dia. Jordan, Syria, Lebanon itu masuk negeri dia belaka. Itu mengikut dakwaan dia. Dan Allah Ta'ala tidak akan mengizinkan mereka. Di sini Nabi SAW melihat malaikat Jibril menunjukkan rupanya yang asal. Mengandungi 600 sayap. Tiap-tiap satu sayap memenuhi ufuk. Dalam Quran pun sebut malaikat itu uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba'. Malaikat yang mempunyai sayap 2, 3 dan 4. Ini ayat Quran mengatakan malaikat ni ada sayap. Malaikat Jibril mengandungi 600 sayap. Tiap-tiap satu sayap itu memenuhi ufuk. Berguguran daripada sayapnya warna-warni laksana permata. Permata, yakut dan permata yang lain yang tidak diketahui jumlahnya malaikat Allah. Kemudian Nabi SAW dia bawa melawat ke kolam Kautsar. Inna a'tainakal Kautsar. Sesungguhnya kami kurniakan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar ni ialah kolam yang diberi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila diminum air kolam ini tidak dahaga selama-lamanya. Tidak ada dahaga lagi. Oleh kerana itu dikatakan orang Islam yang maksiat masuk neraka mungkin dipelihara daripada dahaganya dan diselamatkan daripada neraka pada akhirnya. Tapi jangan buat mudah neraka ni. Jangan buat mudah. Di mana tiap-tiap orang Nabi ada kolam dia. Nabi kita diberi Kautsar. Pada hari kiamat masing-masing Nabi menunggu kolam masing-masing. Disebut dalam hadis Nabi menunggu umat dia datang dan dia kena umat dia melalui bekas wudu, bekas hari semayang yang dia semayang di atas dunia dulu menjadi tanda, menjadi pasport untuk dia masuk ke kawasan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada di kalangan orang yang sudah ada tanda umat Muhammad tetapi dihalau daripada kolam. Lalu Nabi bersabda, ummati ummati ummati, umat aku, umat aku, umat aku. Jangan halau dia. Jangan halau, jangan halau. Lalu dia beritahu, wahai Muhammad, mu tak tahu apa dia buat. Apa benda dia buat lepas mu wafat. Maknanya menyeleweng daripada ajaran Nabi. Inilah yang kita takut. Semayang dah, puasa dah, pergi Mekah dah, tapi menyeleweng daripada ajaran Nabi. Ini kena jaga-jaga ni. Kena faham. Menyeleweng dalam banyaklah, dalam cara hidup, dalam macam-macam. Kita kena faham. Kemudian dibawa masuk ke dalam syurga. Tiba-tiba di dalamnya ma la ainun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar.
Barang yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak terlintas di dalam hati manusia. Ini syurga. Disebut di dalam hadis, orang yang paling rendah masuk syurga. Hak yang rendah sekali lah, hak kelas rendah sekali. Tuhan beri kepada dia seolah-olah memerintah dunia. Kemudian Tuhan kata ke dia, mu fikir nak banyak mana? Tuhan kata ke dia, mu fikir nak banyak mana? Lalu dia fikir nak lagi. Kemudian Tuhan beri. Tuhan kata, mu fikir nak banyak mana? Fikir lagi. Dia fikir. Mu fikir nak banyak mana? Tuhan beri lagi. Akhirnya hamba tu, ya Tuhanku, tak daya dah. Habis sekadar itu. Inilah dia nikmat syurga yang paling kurang. Tiba-tiba Nabi SAW melihat di pintu syurga tertulis, orang yang memberi sedekah 10 kali ganda dan orang yang memberi hutang 18 kali ganda. Tulis di pintu syurga. Orang yang beri sedekah, dia beri pahala 10 kali ganda. Orang yang beri hutang, dia beri pahala 18 kali ganda. Lalu malaikat Jibril bertanya, Nabi bertanya, wahai Jibril, mengapa pula yang beri hutang lebih afdal daripada beri sedekah? Beri hutang ni boleh balik pula, yang beri sedekah ni tak ada balik dah. Macam mana lebih afdal? Lalu malaikat Jibril berkata, kerana seseorang yang meminta sedekah itu, mungkin dia sudah ada. Dia sudah ada keperluannya, minta sedekah lagi. Adapun orang yang berhutang ni, orang yang benar-benar berajak dan tersepit kehidupannya. Orang yang main minta hutangnya orang susah sungguh. Jadi tolong orang susah sungguh. Imam Malik bin Anas dan mereka yang sependapat dengannya berpegang dengan pendapat ini. Tapi ramai juga di kalangan ulama mengatakan memberi sedekah lebih afdal daripada berhutang. Ini ada khilaf di kalangan ulama. Imam Malik berdalil dengan hadis ini. Adapun fadilat sedekah, ada lagi dalil yang lain. Di antaranya ayat Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Bandingan orang yang membelanjakan harta bendanya pada jalan Allah, laksana orang yang menanam satu biji benih, lalu tumbuh daripadanya 7 tangkai, dan tiap-tiap satu tangkai ada 100 biji, 700 kali ganda. Ayat Quran mengatakan demikian. Hadis ni mengatakan memberi hutang 18 kali ganda. Yang ini 700 kali ganda. Jadi dalam bab ni ulama khilaf. Khilaf dalam perkara ini. Tiba-tiba di dalamnya ada sungai-sungai susu yang tidak berubah rasanya. Sungai-sungai arak yang lazat diminum. Sungai-sungai madu yang ditapis bersih. Tiba-tiba di dalamnya kubah-kubah daripada mutiara. Buah-buahan yang banyak. Buah-buah delimanya. Buah-buah delimanya laksana timba-timba. Besar buah delimanya. Dan dikatakan buah delimanya laksana besar seekor unta. Dan di dalamnya burung-burung yang berterbangan. Lalu malaikat Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, innaha lana'imah? Rasulullah cerita, dalam syurga tu aku tengok banyak burung berterbangan. Lalu Abu Bakar kata, sedap ke burung dalam syurga ni? Kalau semelih makan sedap ke? Jawab Nabi SAW, akaltuha an'amu minha wa inni la arju an ta'kula minha. Aku makan, kata Nabi, dihidangkan kepada aku dan memang terlalu lazat. Dan aku harap engkau pun boleh makan nanti, kata Nabi pada Abu Bakar. Di mana hidangan burung ni disebut dalam Quran, dalam surah Al-Waqi'ah, wa lahmi khairin mimma yatakhayyarun. Di antara makanan syurga itu lahmi tayrin mimma yatakhayyarun, dan daging burung-burung apa yang kamu pilih. Perlu diketahui bahawa makanan syurga ni bukan lagi untuk kenyang, kerana tidak lapar dalam syurga. Semua makanan dan minuman adalah untuk kelazatan. Untuk kelazatan, bukan untuk kenyang lagi.
Kerana sudah kenyang, tidak ada lapar lagi. Dan Nabi SAW melihat tepi-tepi kolam Kautsar itu, di tepi kolam Kautsar itu ada kubah-kubah yang berongga daripada mutiara, permata. Dan dilihat tanahnya meski yang harum. Kemudian ditunjukkan kepada Nabi SAW neraka. Tunjuk neraka pula. Tiba-tiba di dalamnya penuh dengan murka Allah, hukuman dan azabnya. Kalau dicampur ke dalamnya batu-batu dan besi-besi, nescaya api neraka itu memakannya. Tiba-tiba Nabi SAW melihat golongan manusia yang memakan bangkai. Ditanya, siapakah dia wahai malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, itulah dia mereka yang memakan daging manusia, yang mengumpat, yang mengancam, yang mengumpat sesama saudara se-Islam. Dan Nabi melihat malaikat Malik yang menjaganya sentiasa masam muka, tak senyum langsung. Malaikat lain nampak senyum juga, tapi malaikat yang jaga neraka ini mukanya masam, sentiasa kelihatan marah. Nabi SAW memberi salam kepadanya, dia menjawab salam. Dan dikunci pintu, dikunci neraka kerana kedatangan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW diangkat ke Sidratil Muntaha. Tak dinapok Sidratil Muntaha, tak siapa lagi. Diangkat sampai ke Sidratil Muntaha. Tiba-tiba baginda Rasulullah SAW diliputi oleh awan yang tebal. Malaikat Jibril berundur. Jibril tak boleh naik lagi. Kerana Jibril dia percaya martabat malaikat Jibril sekadar itu saja, tak boleh naik lagi. Dan Nabi SAW diliputi oleh awan. Malaikat Jibril berundur, kemudian dibawa naik ke mustawan, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Didengar padanya suara-suara qalam, dan dilihat seorang lelaki yang hilang di dalam cahaya arasy. Nampak macam orang hilang dalam cahaya arasy. Lalu Nabi bertanya pengiringnya yang mengiringi Nabi pada masa itu, bukan malaikat Jibril, siapakah itu? Adakah malaikat? Lalu dia jawab, tidak, dia bukan malaikat. Adakah dia Nabi? Tidak, bukan dia Nabi. Dia siapa dia? Dia ialah seorang yang berada di alam dunia, yang lidahnya berzikir dan hatinya bergantung ke masjid, yang tidak memaki kedua ibu bapanya. Ini payah. Hati dia ingat pada Tuhan, ingat ke masjid, dan tidak memaki dua ibu bapa dia. Ini payah, bukan benda yang senang. Dilihat fadilatnya di Sidratil Muntaha. Kemudian Nabi menghadap Allah Subhanahu wa taala dan tersungkur sujud. Dan Tuhan berfirman kepadanya, ya Muhammad, wahai Muhammad. Jawab Nabi SAW, labbaik, labbaik ya Rab. Labbaika ni perkataan dalam bahasa Arab. Terjemah dalam bahasa kita, ya. Dalam bahasa kita, ya. Kalau kasar, jawab, Di mana labbaika ni perkataan yang halus, lebih daripada ya lagi. Orang Arab menyebut labbaika dengan makna ya, bala dengan makna ya, na'am dengan makna ya. Labbaika ni perkataan ya yang paling halus. Oleh kerana itulah orang yang mengerjakan haji dan umrah menyebut labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaika, ya wahai Tuhanku, ya, labbaika. Labbaik, ya. Ya Rabb, wahai Tuhanku. Tuhan berfirman, sal, minta. Sal, minta. Minta, apa yang nak minta? Sabda Nabi SAW, innaka takhazta Ibrahim khalila wa a'taitahu mulkan azima
Wa kallamta Musa taklima. Wa a'taita Dawuda mulkan azima. Wa alamta lahul hadid. Wa sakharta lahul jibal. Wa a'taita Sulaimana mulkan azima. Wa sakharta lahul jinna wal insa was syayatin. Wa sakharta lahul riyah. Wa a'taitahu mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dih. Wa 'allamta Isa at-Taurat wal Injil. Wa ja'altahu yubri'ul akmah wal abras. Wa yuhyi al-mauta bi idnik. Wa a'adtahu wa ummuhu min asy-syaithanir rajim. Falam yakul lisy-syaitani 'alaihima sabila. Maknanya, wahai Tuhan, Engkau telah jadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Khalil dengan makna kekasihmu. Dan Engkau kurniakan kepadanya kerajaan yang besar, mulkan azimah. Nabi Ibrahim juga memerintah. Dan Engkau berkata-kata akan Nabi Musa dengan kata-kata yang sungguh-sungguh benar. Dan Engkau beri kepada Daud kerajaan, menjadi pemimpin yang memerintah negara. Dan Engkau lembutkan baginya besi. Engkau berikan kepadanya boleh mengarah bukit bukau dan gunung ganang. Dan Engkau berikan kepada Sulaiman kerajaan yang sangat besar. Engkau berikan kepadanya boleh menguasai jin, manusia dan syaitan-syaitan. Engkau berikan kepadanya kemampuan mengarahkan angin-angin. Engkau berikan kepadanya kerajaan yang tidak diberi sehingga diberi kepada seorang pun selepasnya. Dan Engkau ajarkan kepada Nabi Isa Taurah dan Injil. Engkau berikan kepadanya mukjizat, boleh menyembuh orang-orang yang sakit. Yang sakit, sapak, bala yang tidak boleh diobat. Menghidupkan orang yang mati dengan izinmu. Dan Engkau lindungkan dia dan ibunya daripada syaitan yang direjam. Maka tidak ada jalan bagi syaitan untuk menggodanya. Nabi tak minta apa. Nabi sebut yang diberi kepada Nabi lain. Ini adalah satu kebijaksanaan yang ditunjuk oleh Nabi SAW di hadapan Tuhan pada malam Isra' dan Mi'raj. Nabi tak sebut apa yang dia nak minta. Yang disebut ialah dia beri kepada Nabi-Nabi zaman dahulu. Dia beri kepada Nabi Ibrahim gelaran Khalil, kekasih Tuhan. Dia beri kepada Nabi Ibrahim kerajaan dan pemerintahan. Dia beri kepada Nabi Musa, Nabi Musa. Dia beri kepada Nabi Daud, dia beri kepada Nabi Sulaiman, Nabi Isa. Masing-masing Nabi ada keistimewaan. Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Sekadar itu saja. Lalu Tuhan berfirman, wa qad ittakhantuka habiba. Aku jadikanmu habib, kekasihku. Perkataan Habib lebih besar daripada perkataan Khalil. Dan disebut oleh golongan ahli kitab bahawa Nabi SAW disebut dalam kitab Taurat dengan Habibullah. Dan aku wa arsaltuka lin-nasi kaffatan wa basyiran wa nadhira. Dan aku utuskan engkau untuk manusia seluruhnya, bagi memberi berita gembira dan memberi amaran. Wa syarahtu laka sadrak. Aku lapangkan bagimu akan dadamu, segala kesusahan dihilangkan darimu. Wa wada'tu anka wizrak. Aku hilangkan segala kesalahan. Kalau ada dosa silap bersih, mu tak ada dosa. Wa rafa'tu laka dzikrak. Aku muliakan dan agungkan sebutanmu. La uzkaru illa dzukirta ma'i. Tidak disebut aku malaikat disebutmu bersama dengan aku. Kalau orang sebut aku, orang sebutmu juga, wahai Muhammad. Ini aku beri kelebihan kepadamu. Dan aku jadikan umatmu sebaik-baik umat. Wa ja'altu ummataka khaira ummatin ukhrijat linnas. Aku jadikan umatmu sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Wa ja'altu ummataka ummatan wasata. Aku jadikan umatmu umat yang adil. Umat Islam mesti adil, tidak boleh zalim. Ini kalau ikut hukum Islam. Wa ja'altu ummataka humul awwaluna wa humul akhirun.
Dan aku jadikan umatmu yang awal dan yang akhir. Yang awal dibangkitkan pada hari kiamat, dimasukkan ke dalam syurga, dan yang akhir dilahirkan ke dunia. Waja'altu ummataka la tajuzu lahum khutbatun min man yashhadu annaka hatta yashhadu laka abdi wa rasuli. Dan aku jadikan tidak ada khutbah yang diucapkan oleh makmu, malaikat mereka mengucap 2 kalimah syahadah dan mengaku bahawa mu adalah hamba-Ku dan rasulku. Waja'altu ummataka aqwaman qulubuhum anajiluhum. Dan aku jadikan di kalangan umatmu golongan-golongan manusia yang hati-hati mereka adalah kitab-kitab mereka. Ini istimewa yang ada pada umat Muhammad SAW. Walaupun di kalangan umat Muhammad tidak ramai Nabi, kan tak ada Nabi lagi lepas Nabi Muhammad. Umat zaman dulu ada Nabi-Nabi yang dilantik. Umat Muhammad tidak ada Nabi, tetapi ada orang-orang yang memelihara ilmu, di mana kitab-kitab mereka di dalam dada mereka. Bukan kitab yang ditulis, yang dipikul, yang dibawa saja. Kitab ada dalam kepala, dalam dada mereka. Ini istimewa yang ada pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala pelihara ilmu Islam di dalam dada para ulama. Kalulah Quran dibakar hangus, hadis-hadis dibakar hangus, kitab-kitab dihanguskan, dimusnahkan, ulama-ulama boleh tulis semula, boleh karang kitab semula, di mana ilmu-ilmu Islam bukan sahaja dipelihara di dalam kitab, bahkan dipelihara di dalam dada-dada para ulama. Ini Tuhan janji pada malam Isra' dan Mi'raj. Dan aku jadikanmu awal-awal Nabi yang diciptakan dari segi pengumuman dan kenyataan, dan yang akhir dibangkitkan. Artinya cerita lahir Nabi Muhammad diberitahu sejak awal. Manusia akan menjadi khalifah. Peranan khalifah yang paling besar ialah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam selepas nabi-nabi yang lain. Dan yang akhir dibangkitkan lahir ke dunia. Dan aku kurniakan kepadamu dan umatmu menjadi umat yang awal dibicarakan pada hari kiamat. Ketika dibicarakan pada hari kiamat, umatmu yang pertama dibicarakan. Dan aku beri kepadamu 7 kepujian, as-sab'ul mathani, iaitulah suratul Fatihah, yang tidak diberi kepada nabi-nabi sebelummu. Aku beri kepadamu suratul Fatihah, iaitulah satu kurnia yang sangat besar, as-sab'ul mathani. Wa a'taituka khawatima suratul Baqarah min kanzin tahtal arsy lam u'tiha nabiyyan qablak. Dan aku beri kepadamu akhir suratul Baqarah, iaitulah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard amana ar-rasulu, hingga akhir, di mana ayat-ayat ini disimpan di bawah arasy yang mulia, tidak diberi kepada umat yang terdahulu. Wa a'taitukal kautsar, dan aku beri kepadamu kolam kautsar. Wa a'taituka 8 ashum, dan aku beri kepadamu 8 perkara yang istimewa yang ada padamu. Al-Islam, iaitulah Islam. Wal hijrah, yang kedua hijrah. Hijrah sama ada daripada kufur kepada iman, jahiliyah kepada Islam, daripada tempat kufur kepada tempat Islam, ataupun mempertahankan Islam, berhijrah ke Madinah kemudian membuka Mekah. Itu hijrah. Wal jihad, yang ketiga jihad. Was sadaq, dan sedekah. Wa sauma Ramadan, puasa Ramadan. Wal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Wa inni yawma khalaqtus samawati wal arda faradtu 'alaika wa 'ala ummatika 50 salatan faqum biha anta wa ummatuka. Dan aku telah tentukan pada hari aku menciptakan segala langit dan bumi, bahawa aku mewajibkan kepadamu dan kepada umatmu 50 sembahyang, maka dirikalah engkau dan umat engkau, wahai Muhammad, 50 sembahyang. Kemudian awan yang meliputi Nabi berundur,
Dan malaikat Jibril mengambil tangan, membawa Nabi turun. Itu saja. Turun dengan segera berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengalu-ngalukan, tak kata apa. Berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa mengalu-ngalukan. Tiba-tiba Nabi Musa berkata, "Ma sana'ta ya Muhammad? Ma farza rabbuka alayka wa ala ummatik?" Membuat apa wahai Muhammad? Naik tu. Tuhan beri apa kepadamu wahai Muhammad? Nabi Musa tanya. Ini keistimewaan Nabi Musa. Karena dialah Nabi yang berdepan dengan manusia yang paling zalim dalam sejarah manusia, iaitulah Firaun. Dia menegur, mengkritik. Ini perangai Nabi Musa. Oleh kerana itulah bila dia ikut Nabi Khadir, Tuhan suruh belajar, Khadir buat apa, dia tegur. Ini Nabi Musa. Dia seorang yang gagah perkasa, yang berani, yang tegas. Lalu ditanya Muhammad, Tuhan berkata apa kepadamu? Jawab Nabi SAW, Tuhan wajibkan kepada aku dan umatku 50 sembahyang sehari semalam. Nabi suka sangatlah, kerana Tuhan sudah beri 50 waktu. 50 waktu ni besar pahalanya. Dan apa lagi umat dia balas mana ni? Umat dia atas bumi ni lagu mana? Lekak dak 50 waktu ni. Lalu Nabi Musa berkata, "Irja' ila rabbik fas'alhu at-takhfif anka wa an ummatika fa inna ummataka la tatiqu dhalik fa inni qad khabartu an-nasa qablaka wa balawtu bani Israil wa 'alajtuhum ashadda al-mu'alajah ala anna min hadha fad'afu anhu wa tarakuhu fa ummatuka ad'afu ajsadan wa abdanan wa quluban wa absaran wa asma'an." Wahai Muhammad, balik semula. Naik semula wahai Muhammad. Menghadap Tuhan semula dan mintalah Tuhan meringankan. Jangan 50 ni berat ni. Minta ringan kepadamu dan kepada umatmu. Umatmu tidak mampu menunaikan 50 waktu ini. Sesungguhnya aku pernah menguji manusia sebelummu. Aku pernah mendidik kaum Bani Israel dengan bersungguh-sungguh. Macam-macam aku buat, aku didik mereka supaya mereka menunaikan perintah Allah. Perintah yang lebih sikit pada ni. Tak banyak macam ni, 50 kecil pada ni lagi. Mereka tak buat. Umatmu lebih lemah dari segi tubuh badan, hati, penglihatan, pendengaran. Aku berasa umatmu tak agak. Aku pernah perintah Bani Israel. Bani Israel ni hak jadi kera pada hari Sabtu. Hari ni dia, hari Sabtu, dia minta cuti dengan Tuhan. Tuhan kata, tak apalah, aku beri padamu hari Sabtu. Mu ambil hari Sabtu, wahai Bani Israel. Tapi kalau nak cuti, cuti sungguh. Hari Sabtu ni kena buat ibadat, kena sepenuhnya. Tak boleh kerja langsung. Tak boleh kerja. Lalu Tuhan uji. Kebetulan mereka duduk di tepi laut. Kerja muka. Asal hari Sabtu kawan ikan masuk. Masuknya peranda luahnya. Darat pula tu rampak ke darat. Ulama-ulama dia larang. Jangan. Akhirnya tak tahan. Muka juga. Muka siapa tipu. Tarang dulu, kurang dalam buka. Kita ambil hari Ahad, tak apalah. Nak kacik Tuhan. Nak tipu Tuhan. Di mana Tuhan jadikan mereka kera-kera yang nyata. Ini dalam sejarah Bani Israel yang disebut dalam Quran. Ini kaum Bani Israel. Kamu kena sabar. Jadi umat Muhammad, Nabi kata, untuk kita hari ini, hari Jumaat. Esok untuk Bani Israel. Dan lusa untuk Nasara, untuk pengikut Nabi Isa. Ini disebut dalam hadis. Lalu Nabi SAW berpaling kepada malaikat Jibril. Nabi tak berani juga nak dengar arahan Nabi Musa ni. Minta nasihat malaikat Jibril. Jibril mengisyaratkan, ya wahai Muhammad. Lalu Nabi pun naik. Kalau nak, kata Jibril, naiklah. Naik semula. Bila sampai Sidratil Muntaha, Jibril berundur.
Kemudian mari awan balik dan menghadap Tuhan. Lalu Nabi bersabda, Rabbi khaffif an ummati. Wahai Tuhan, ringanlah kepada umatku. Fa innaha ad'aful umam. Mereka selemah-lemah umat. Lalu Tuhan berfirman, aku kurangkan 5. Tuhan kata, aku kurangkan 5. Kemudian awan hilang balik. Jibril erek pula turun. Nabi Ibrahim lalu sapahkan Nabi Musa. Nabi Musa tanya macam mana? Kata Nabi kita kurang 5, tinggal 45. Nabi Musa kata naik lagi. Naik lagi. Berat lagi tu. Nabi pun naik. Menghadap Tuhan pula. Miktok kurang. Tuhan kurang 5. Jadi 40, 5. Jadi acak kalilah naiknya. Sehingga tinggal 5. Dan Tuhan berfirman, ya Muhammad. Nabi kata, labbaika wa sa'daik. Ya wahai Tuhanku. Tuhan berfirman, hunna 5 salawatin kulla yawmin wa laylah. Kullu salatin bi'ashrin. Fatilka 50 salatan. La yubaddalu al-qawlu ladayya. Wa la yunsakhu kitabi. Wa man hamma bihasanatin. Falam ya'malha. Katabtu lahu hasanatan. Fa in amilaha. Katabtu 10. Wa man hamma bisayyi'atin. Falam ya'malha. Lam tuktab alaihi syai'an. Fa in amilaha katabtu sayyi'atan wahidah. Wahai Muhammad, inilah dia 5 waktu sembahyang. Tiap-tiap hari dan malam. Tiap-tiap satu sembahyang aku kurniakan 10 kali ganda pahala. Maka dia menjadi 50. Tidak ditukar lagi firmanku, Tuhan kata. Dan tidak dinasahkan lagi hukuman perintahku di dalam kitab. Barang siapa yang bercita-cita untuk mengerjakan amal yang baik, dia belum lagi beramal dengannya, dia beri kepadanya 1 pahala. Sekira dia beramal dengannya, dia beri kepadanya 10 kali ganda pahala. Barang siapa yang bercita-cita untuk melakukan kejahatan, dia belum lagi melakukannya, tidak ditulis lagi dosa kejahatan itu. Apabila dia melakukannya, ditulis ke atasnya 1 kejahatan. Ini kurnia Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala. Amal kebajikan, niat 1 pahala. Bila buat 10 kali ganda. Sekurang-kurang 10 kali ganda. Ada yang 700, ada yang tidak terhingga. Kalau puasa bulan Ramadan, tak terhingga pahalanya. Puasa bulan Ramadan, tak terhingga pahalanya. Adapun amal jahat, niat, Tuhan tak tulis lagi. Bila buat jahat, maka ditulis dengan 1 dosa. Dalam hadis yang lain, bila bertaubat, dihapuskan dosa. Bila sudah bertaubat. Kemudian Nabi SAW sampai pada Nabi Musa. Memberitahu kepadanya sudah tinggal 5 waktu, wahai Musa. Nabi Musa kata, irji' ila rabbik fas'alhu takhfif. Wahai Muhammad, naik lagi, minta kurang lagi. Mak 5, habis tak ada lalu lah pula. 5, kurang ada ke 5. Lalu Nabi bersabda, kata Nabi, raja'tu rabbi hatta stahyaitu minhu. Aku telah merujuk kepada Tuhanku dan aku malu daripadanya, kata Nabi. Tadi Tuhan sudah berfirman, aku tetapkan 5 waktu. Walakin arda wa usallim. Aku redha dan aku serah, kata Nabi. Aku redha dan aku serah diri. Tiba-tiba terdengar seruan daripada Allah. Qad amdaitu faridati wa khaffaftu ibadi. Sesungguhnya aku telah luluskan fardu yang aku wajibkan, dan telah aku ringankan kepada hamba-hambaku. Bila mendengar seruan itu, Nabi Musa berkata, ihbit bismillah, kata Nabi Musa. Turun bismillah. Nabi Musa turun bismillah. Nabi Musa turun bismillah. Turun dia bismillah, kata Nabi Musa. Maka Nabi pun turun. Dan setiap kali Nabi lalu, para malaikat berpesan supaya berbekam. Bekam ni ialah sejenis rawatan dengan buang darah yang kotor daripada jasad untuk meringankan badan. Ini adalah satu simbolik yang kita kena faham
Bermakna Islam menyuruh kita berobat bila sakit. Berobatnya ada dua, perubatan rohani dan perubatan jismani. Perubatan rohani ialah secara roh, berdoa kepada Allah Ta'ala dengan ayat Quran, minta tolong dengan Tuhan, itu dengan rohani. Rawatan secara lahir ialah melalui bahan-bahan perubatan dan alat-alat perubatan, termasuklah berbekam, pembedahan dan berbagai-bagai alat. Ini termasuk di dalam rawatan. Digambarkan pada malam Isra' dan Mi'raj bahawa malaikat menggalakkan umat Muhammad membuat rawatan. Kalau ada sakit kena berubat. Ini makna daripada hadis ini. Kemudian Nabi meneruskan perjalanan. Tiba-tiba Nabi melihat dalam perjalanan itu berbagai-bagai perkara. Sebagaimana pada masa naik tadi. Dalam perjalanan Nabi tanya semua malaikat, bila aku berjumpa senyum. Satu malaikat tu dia tak senyum ke aku. Siapa dia kak? Kata malaikat Jibril, itulah dia Malik yang menjaga neraka. Tuhan jadikan dia tak ada senyum. Tuhan jadikan dia begitu. Tak ada senyum. Tak ada senyum pada dia. Ini menunjukkan betapa garangnya malaikat-malaikat yang menjaga neraka ini. Apabila sampai ke langit dunia, Nabi melihat ke bawah dan nampak asap-asap yang tebal dan suara-suara yang bising hingga bangun. Dengar suara mengilah, suara bising. Nabi tengok di bawah bersama dengan kepulan asap yang tebal. Lalu Nabi tanya, apa dia ni wahai malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril, itulah dia syaitan-syaitan yang melindungi pandangan manusia supaya manusia tidak berfikir tentang kejadian langit dan bumi. Kerana banyak di dalam kejadian langit dan bumi ini perkara-perkara yang menakjubkan, yang menjadi dalil kebesaran Allah Ta'ala. Manusia digambarkan pada malam itu, syaitan ni dihalang manusia daripada tengok kejadian langit dan bumi. Supaya manusia tak memikir. Kita disuruh berfikir tentang kejadian langit dan bumi. Di mana banyak ahli-ahli sains yang mengkaji berkenaan dengan langit dan bumi, mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Beriman. Yang kafir jadi beriman. Bila dia mengaji, dia baca Quran, beriman. Quran sebut tentang bintang, sebut tentang langit, sebut tentang bumi. Mereka beriman. Mereka baca hadis. Di antara benda yang menakjubkan juga ialah ahli-ahli sains dapat mengesan bahawa di bawah perut bumi ini ada bukan saja lautan air, bukan lautan api. Lautan api ada bawah kita ni. Selama ini kita baca bahawa di bawah bumi ini ada neraka. Orang tak percaya. Sekarang ni ahli-ahli sains sudah dapat mengesan melalui alat moden bahawa di bawah laut itu ada lautan api. Lautan api. Menunjukkan bahawa bahan-bahan bakar sudah ada di dalam bumi ini. Macam-macam petrol ada, gas ada, belerang ada. Bila sampai mati dia meletup. Api pun ada. Tuhan nak hancurkan dunia bila-bila masa saja. Di mana ahli-ahli sains dapat kesan perkara ini. Jadi syaitan-syaitan ni kerja dia tutup pandangan manusia. Jangan nampak kejadian langit dan bumi. Kemudian Nabi sampai ke Baitul Maqdis dan menunggang Buraq meneruskan perjalanan. Dalam perjalanan tiba-tiba terserempak dengan rombongan unta daripada Mekah yang balik daripada Syam. Nabi kenal rombongan unta Mekah balik. Dan di atas unta itu, seekor unta ada dua karung. Satu karung berwarna hitam, satu karung berwarna putih. Apabila Nabi menunggang Buraq sampai berhampiran, tiba-tiba unta menjadi liar ketakutan. Orang tak nampak. Orang yang ada itu nampak. Unta nampak. Unta menjadi liar ketakutan sehingga tersungkur dan patah. Patah tulang unta tu kerana kejut
dengan laluan Burak ini. Kemudian Nabi berjumpa dengan rombongan daripada Mekah juga, dan Nabi memberi salam kepadanya. Lalu salah seorang daripada mereka berkata, "Hadza sautu Muhammad." Ini suara Muhammad ni. Salah seorang daripada mereka dalam rombongan itu kenal suara Nabi. Ini untuk jadi dalil ni, jadi dalil. Dia balik ke Mekah ni, jumpa dengan Abu Jahal pula ni. Anak jumpa dengan jahat sekali di Mekah ni. Ini Tuhan tunjukkan. Kemudian Nabi sampai di Mekah sebelum sedikit waktu subuh. Belum subuh sikit. Dan bila tiba di waktu pagi, Nabi dalam keadaan berduka cita dan sedih. Macam mana nak ceritanya? Diriwayatkan Nabi memberitahu kepada mak saudara dia. Beritahu ke mak saudara dia. Mak saudara kita merasa cerita korang lah, berat-berat ni jangan cerita korang. Cerita naik ke langit ni, cerita ni berat. Mu jangan cerita korang. Hak mu cerita selama ni pun orang kata dah. Ni cerita hak ni pula. Kalau cerita nak pergi ke Baitul Maqdis, balik semalaman naik ke langit pula, ini jagalah teruk. Nabi mesti menyampaikan, ini tanggungjawab. Mesti memberitahu. Nabi dalam keadaan sedih dan pergi ke masjid, ke dekat Kaabah dalam keadaan sedih. Tiba-tiba orang yang pertama datang ialah Abu Jahal. Abu Jahal dulu sekali mari. Lalu dia bertanya Nabi seperti mempersenda-sendakan. Dia tanya Nabi, "Hal kana min syai'?" Ada apa-apa berita? Dia tanya Nabi. "Ada apa-apa berita?" Jawab Nabi, "Na'am." Ya, ada berita. Lalu, "Ma huwa?" Apa dia berita tu? Kata Nabi, "Usriya biyal lailah." Aku dibawa berjalan semalam. Kata Nabi. Abu Jahal tanya, "Ila aina?" Ke mana? Jawab Nabi, "Ila Baitul Maqdis." Aku dibawa pergi ke Baitul Maqdis. Kemudian Abu Jahal kata, "Thumma asbahta baina dhahranaina." Kemudian pagi ni mu ada sini pula. Kata Nabi, "Ya." Abu Jahal tidak menunjukkan bahawa dia tak percaya. Dia menyembunyikan apa yang ada dalam hati dia. Dia fikir dalam hati dia, inilah peluang aku nak hancurkan perjuangan Muhammad. Kali ni peluang aku dah. Lalu dia wak tak tahu. Lalu dia kata, "Adakah mu setuju kalau aku panggil orang, mu cerita ke orang?" Kata Nabi, "Ya, panggil orang." Memang aku nak ceramah, mungkin panggil orang lah. Sedang boleh lah. Mu tukang pergi keruh orang. Panggil. Kata Nabi, "Sila, panggil." Lalu Abu Jahal pun mengeruh orang datang. Memanggil. Kerana Mekah ni masa tu bukanlah ramai sangat penduduk. Dengan laungan saja mereka berkumpul. Semua. Lalu Abu Jahal suruh Nabi cerita. Sekarang mu cerita. Kata Nabi SAW, "Aku dibawa berjalan semalam." Lalu orang ramai bertanya, "Ke mana?" Jawab Nabi, "Ke Baitul Maqdis." Kemudian kata mereka, "Pagi ni mu ada sini pula." Kata Nabi, "Ya." Ada yang menepuk tangan. Ada yang letak tangan atas kepala. Ada yang macam-macam kelakunya. Kerana membohongi apa yang diceritakan oleh Nabi SAW. Lalu kata Mut'im bin Adi, "Semua perkara yang membawa ni sebelum hari ni, wahai Muhammad, pelik semua. Membawa benda-benda yang besar, wahai Muhammad. Dan aku naik saksi pada hari ini, mu adalah pembohong." Padahal Mut'im bin Adi ini ialah orang yang Nabi minta himayah pada masa Nabi nak masuk ke Mekah daripada Taif. Belum berlaku Isra' dan Mi'raj, Nabi dihentam di Taif, nak balik ke Mekah. Nabi minta perlindungan Mut'im bin Adi ni. Dan Mut'im bin Adi mengerahkan anak-anak dia melindungi Nabi SAW. Bila dengar cerita ni, Mut'im kata, "Bohong ni wahai Muhammad. Kami menunggang unta ke Baitul Maqdis sebulan pergi dan sebulan balik. 2 bulan. Pergi sebulan, balik sebulan. Macam mana mu satu malam saja, wahai Muhammad? Demi berhala Allat dan Al-Uzza." Sumpah dengan berhala dia dah. "Aku tidak percaya wahai Muhammad."
Kata Abu Bakar. Jawab Abu Bakar ada sama. Ya Mut'im, bi'sa ma qulta li ibni akhi. Wahai Mut'im, alangkah buruknya apa yang kamu kata ni, wahai Mut'im. Mu ni bercakap uduh kepada anak beranakmu, bukan orang lain. Li ibni akhi, kepada keluargamu sendiri. Jabbahtahu wa kadzabtahu, ana ashhadu annahu sadiq. Mempotong cakap dia, belum dia cerita habis, mungkin kerak dah. Dengar dia cerita habis dulu. Dia pergi Baitul Maqdis, balik pula. Apa dia benda penjelasan, dengar dulu. Ni belum habis, mu kata pelawak selalu. Mu potong cakap dia, mu membohongi dia. Ana ashhadu annahu sadiq. Kata Abu Bakar, aku naik saksi bahawa Rasulullah Muhammad ni adalah benar. Muhammad adalah benar. Lalu bila Abu Bakar kata begitu, senyap mereka semua. Lalu mereka tanya, ya Muhammad, sif lana Baitul Maqdis. Dah mungkin cerita Baitul Maqdis ni macam mana, kat rupa Baitul Maqdis. Rupa Baitul Maqdis bagaimana? Bagaimana binaannya, bagaimana keadaannya, bagaimana bukit-bukanya, bagaimana kaum daripada Mekah, orang musafir di Mekah, daripada Mekah yang pergi ke sana, bagaimana ceritanya. Lalu Nabi SAW, dan di kalangan mereka ramai yang telah pergi ke Baitul Maqdis. Lalu Nabi SAW menceritakan Baitul Maqdis. Nabi cerita Baitul Maqdis. Apa yang diingat? Cerita bangunan tempat ibadatnya begini, keadaannya begini, hampir dengan bukit dia berapa depa. Nabi cerita sehingga mereka tanya banyak sangat. Siapa pintu masjid berapa pula, tiang berapa pula, macam-macam. Ini kerja dia lah ni. Kerja dia tanya berapa tiang, berapa apa. Tanya. Sehingga Nabi tak boleh nak jawab. Bila Nabi tak boleh nak jawab, Allah membawa Masjidil Aqsa di hadapan Nabi SAW. Bawa selalu depan Nabi, nampak benda. Hari ni ada internet. Daripada jauh guna internet boleh sampai maklumat. Ini kekuasaan Allah Ta'ala lebih pada internet. Internet, TV, macam-macam alat ni yang ada pada hari ni, maklumat daripada jauh boleh sampai dengan cepat. Itu adalah sedikit ilmu yang Tuhan beri. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidak diberi kepada kamu daripada ilmu malaikat sikit saja. Sepatutnya bila kita tengok hari ni ada gambar TV daripada jauh boleh sia, ada internet macam email macam-macam jenis, sepatutnya menambahkan iman kita kepada Isra' dan Mi'raj. Kerana Isra' dan Mi'raj ini daripada Allah Ta'ala. Internet TV ini adalah manusia buat. Ilmu manusia sikit. Di sini menambahkan keyakinan kita kepada Isra' dan Mi'raj. Kerana Isra' dan Mi'raj ini daripada ilmu Allah Ta'ala yang tidak terhingga. Lalu Nabi boleh jawab semua soalan. Kerana ada depan dah. Bila ada depan, ikut nak tanya lah. Tuhan tunjuk selalu depan. Nabi jawab. Dan semua yang disebut itu betul. Betul belaka. Dan Abu Bakar berkata, sadaqta ashhadu annaka Rasulullah. Betul aku naik saksi bahawa engkau adalah Rasulullah, kata Abu Bakar. Sebenarnya maka Abu Bakar dia beri gelaran As-Siddiq. Diberi gelaran As-Siddiq. Mereka kata ke Abu Bakar, apa tusaddiquhu annahu dhahaba al-lailah ila Baitul Maqdis? Mempercaya ke dia? Dia pergi semalam Baitul Maqdis, pagi ni balik pula. Abu Jahal tanya Abu Bakar, percaya je. Kata Abu Bakar, aku percaya. Kan yang beritahu ni Muhammad. Kalau mu tu kan royak, aku tak percaya lah. Kalau mu tu pada muka mu, gitulah maknanya. Ni Muhammad. Yang beritahu ni Muhammad, maka betul lah. Kalau yang beritahu tu mu, pelawak. Itu. Maknanya begitu. Abu Bakar nak kata begitulah. Maknanya begitulah. Dan aku percaya, kalau dia beritahu lebih daripada itu. Kalau diberitahu berita-berita langit, belum lagi Isra' Mi'raj, berita langit, kalau diberitahu aku percaya. Semuanya aku percaya, kata Abu Bakar.
Lalu mereka bertanya, apa khabar rombongan kami yang musafir dengan unta? Yang musafir dengan unta ke Syam, ke Baitul Maqdis. Dalam apa khabar orang pergi sana? Lalu Nabi menceritakan bahawa dia berjumpa rombongan unta di Rauha. Nama tempat Rauha. Seekor daripada unta mereka hilang. Mereka tinggal untuk mencari unta. Dan kata Nabi, aku berhenti di khemah. Dalam khemah tu ada mangkuk air. Lalu aku minum air dalam mangkuk tu. Kata Nabi. Ini jadi dalil, jadi bukti. Aku minum air dalam mangkuk. Kemudian di tempat bergian-bergian aku berjumpa. Ada rombongan unta lagi. Salah satu daripadanya unta merah. Yang membawa 2 karung. Satu karung warna hitam. Satu karung warna putih. Lalu dan untanya liar lari dan patah. Kata Nabi. Dan unta ni lebih kurang di Tan'im. Di Tan'im. Didahului oleh unta yang warna beriang-beriang. Nabi sebut belaka. Dan aku jangka mereka akan tiba di sini pada hari Rabu. Kata Nabi. Hari Rabu siapa sini? Kata Nabi. Bila tiba hari Rabu, mereka tunggu. Rombongan ni siapa? Hari Rabu. Tunggu daripada pagi, sampai tengah hari, sampai petang. Tak mari-mari rombongan unta ni. Lalu tali pun nak jatuh. Maka duka cita Nabi SAW bila tali jatuh. Kalau dalam tali jatuh, masuk air Khamis lalu. Kalau air Khamis, pelawak lalu lah. Popok ni tak kira. Jatuh tali je masuk air Khamis, dia tak kira dah. Jadi, tali nak jatuh dah. Nabi rasa gelisah. Kan takut masuk air Khamis. Kerana mengikut istilah bulan dalam kalender orang Arab, ialah bila jatuh matahari masuk hari Khamis. Adapun kalender orang putih ni bila masuk 12 malam. Kata. Lalu Tuhan tambahkan waktu harinya. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Tuhan lambatkan matahari, tangguhkan perjalanan matahari. Sehingga rombongan unta itu tiba. Bila rombongan itu tiba, mereka menyoal. Semua soalan itu betul. Semua yang Nabi cerita betul belaka. Termasuklah cerita air dalam bekah tadi. Salah seorang daripada mereka menceritakan, aku tinggal air dalam aku. Masa tinggal tu air ada. Bila balik air tak ada kering. Ada orang minum. Tak ada apa. Tumpah pun tak ada. Tak ada siapa dia mari. Macam mana air itu boleh jadi tak ada. Mereka cerita semua. Akhirnya tidak ada hujah lagi. Rombongan-rombongan yang balik ni cerita. Apa yang mereka jumpa. Dengar suara. Apa nama, unta patah pun ada. Cerita belaka. Yang Nabi beritahu tu ada belaka. Akhirnya, bila mereka tak ada hujah, lalu mereka berkata, ini semua sahih belaka ni. Akhirnya sahih selalu. Akhirnya sahih. Dan mereka berkata, sadaqal Walid. Betullah Al-Walid. Al-Walid ni ialah orang yang menuduh Nabi sebagai ahli sihir. Dan Allah menurunkan ayat, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Dan tidaklah kami jadikan perkara-perkara yang engkau lihat, yang engkau tengok pada malam Isra' dan Mi'raj itu, malaikat ujian kepada manusia. Isra' dan Mi'raj ini untuk memberi semangat kepada Nabi SAW dan kepada umat dia yang berjuang Islam, supaya mereka istiqamah di jalan yang lurus. Istiqamah di jalan yang lurus, betul, tak paling kiri kanan. Jangan terpengaruh dengan seruan Yahudi, seruan Nasrani, dengan maksiat, dengan kemungkaran. Jangan terpengaruh ikut perkara-perkara yang molek. Itu makna perjalanan Isra' dan Mi'raj. Iaitulah perjalanan hidup kita sehingga kita bertemu dengan Tuhan. Dan Allah Ta'ala mewajibkan sembahyang 5 waktu. Dan sembahyang 5 waktu ini untuk menolong kita. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan sembahyang. Sembahyang 5 waktu ni sebenarnya untuk menolong kita dalam hidup ini.
untuk tolong kita dalam hidup, tolong kita cari rezeki, tolong kita berkeluarga, tolong kita dalam semua perkara. Tolong kita bercocok tanam, tolong kita kerja pejabat, tolong kita berniaga, tolong kita. Kerana di dalam semayang ni penuh dengan doa-doa. Doa-doa yang ada dalam semayang ni bukan saja doa berkenaan dengan akhirat, termasuk doa dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Seluruh alam ni diperintah oleh Allah Ta'ala. Daripada dunia sampai ke akhirat, alam yang nyata, alam yang gaib, semua perintah Tuhan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah jalan yang betul, wahai Tuhan. Lepas tu, inna salati wa nusuki wa mahyaya. Hidup aku dan mati aku. Hidup dan mati. Lillahi rabbil alamin. Pada masa duduk antara sujud, warzuqni, berilah rezeki kepada aku. Rezeki yang halal, yang baik. Semayang ni untuk menolong kita bukan saja di hari akhirat, termasuklah menolong kita di atas dunia ni. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada kejahatan dan mungkar. Mencegah daripada kejahatan dan mungkar. Sembahyang ni. Kalau orang tu dia orang jahat, orang curi, orang merampok, orang menyamu, sembahyang tak tinggal. InsyaAllah dia akan jadi baik. Sembahyang akan membetulkan kehidupan dia. Berkat semayang ni akan menjadikan dia balik ke pangkal jalan. Kalau orang tu kita tengok dia berjuru baik macam mana, tapi semayang tak. Hak tu jagalah pakai teguh hanyut gitulah. Ini. Semayang ni menjadi pengikat yang sangat besar. Kita susah, kita jahat, kita tu macam mana sekalipun, semayang tak boleh tinggal. Oleh kerana itulah, maka disuruh semayang selagi ada akal. Sama ada sakit, sama ada aman, sama ada perang. Semua keadaan, selagi ada akal kena semayang. Tak boleh tinggal semayang. Hatta di medan perang pun kena semayang. Di medan perang, melompat, melari dalam atas kenderaan, tak batal semayang. Boleh semayang. Semayang syiddatul khawf. Itu ada hukum, disebut dalam Quran. Hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Peliharalah kamu akan sembahyang. Dan sembahyang wusta. Sembahyang wusta ni sembahyang asar. Dan berdirilah kamu dalam keadaan taat kepada Allah. Jika sekiranya kamu takut, maka berdirilah kamu sembahyang dalam keadaan menunggang kenderaan ataupun berjalan. Boleh belaka Tuhan kata. Kalau kamu takut pada musuh, kamu boleh sembahyang. Dalam keadaan berdiri di atas kenderaan, semua boleh belaka. Ini disebut dalam hadis. Dalam peristiwa satu peperangan, musuh ada di kawasan, satu kawasan, orang Islam duduk satu kawasan, belum lagi berperang, tapi dalam keadaan bahaya, orang Islam sembahyang zuhur. Sudah sembahyang zuhur, lalu orang kafir mesyuarat sama-sama dia. Orang kafir kata, orang Islam ni ada lagi sembahyang lepas pada ni. Iaitulah sembahyang berolik petang. Sembahyang ni, di sisi orang Islam sangat besar fadilah. Oleh kerana itu kita kena rancang, serang dia masa dia sembahyang asar. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika sekiranya kamu dalam ketakutan, maka sembahyanglah kamu dalam keadaan berjalan kaki dan menunggang kenderaan. Boleh sembahyang di medan perang. Bila orang kafir serang, kamu boleh sembahyang dalam keadaan apa sekalipun. Tidak batal sembahyang kamu. Tak payah khudhur sembahyang itu. Dan sembahyang berjamaah. Dibenarkan sembahyang berjamaah. Dibenarkan melakukan perbuatan yang berulang-ulang. Tak batal sembahyang. Ini jangan berasa pelik. Dalam kitab mana? Dalam Quran kata. Dalam Quran. Ada orang kita ni, bila dia ngaji dalam kitab perunang tak ada. Padahal dia dalam Quran. Dia tak tahu. Macam kita boleh tahu makanan semelehan ahli kitab boleh makan. Dia kata tak jumpa dia ngaji tak. Ini dalam Quran. Dalam Quran. Ni semua mazhab. Bila ada dalam Quran, semua mazhab kena tunduk belakang. Begitulah dalam perkara semayang. Perkara semayang ni, perkara sangat penting. Oleh kerana itu, Nabi kita Muhammad SAW menyuruh kita ajar anak kita semayang. Sejak daripada kecil. Alimu awladakum bis salatil sab'in wadribuhum li'ashrin. Ajar anak kamu semayang bila umur 7 tahun. Pukul dia kalau dia tak semayang bila umur 10 tahun. Umur 10 tahun kalau tak semayang, pukul. Yang ni pukul yang tidak mencederakan. Pukul aja. Maknanya dalam pendidikan Islam ada
memukul untuk dera anak yang buat salah. Adalah pendidikan Islam. Tapi pendidikan barat mengatakan tak boleh pukul, kena lock saja. Maka dipakar pendidikan barat ni, cikgu-cikgu tak boleh rotan murid di sekolah. Akhirnya anak murid jadi samsing. Jadi huru-hara habis. Kena rotan semula pula. Dia kata kena rotan semula. Balah bak ni pula. Ni kata boleh. Ni kata tak boleh. Macam-macam balah pula. Padahal sudah ada hukum Islam. Bukan saja dalam bab semayang, termasuklah dalam bab-bab yang lain juga. Dalam bab mendidik, mengajar, di mana merotan ni salah satu daripada pendidikan. Disebut dalam kitab Musalli, Raja Parsi Anushirwan. Anushirwan Raja Parsi yang adil zaman belum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana di masa remajanya, ayah Raja Parsi, ayah Anushirwan ni atau anak dia mengaji berseorang guru yang bijak. Anushirwan ni kelihatan cerdik, bijak dan baik, seorang yang baik. Lalu guru dia cukup puas hati. Nak ajar mana budak ni, baik dia ni. Nak cerdik pula, bijak. Dia akan jadi raja, jadi pemerintah. Lalu pada satu hari dia panggil Anushirwan ni, dia piak sekali. Tak ada salah apa nyerotang, piak. Bila ayah Anushirwan ni mati, Anushirwan jadi raja. Raja Parsi, kuasa besar dunia. Belum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Anushirwan panggil guru dia mengajar dia dulu. Dia kata, saya nak tanya cikgu ni pasal apa? Masa saya ngaji dulu, saya tak buat salah apa? Cikgu kata saya. Rotang saya pasal apa? Kata guru dia, aku rotang mu nak ajar. Kerana aku tengok mu baik, cerdik, bijak. Mu tak ada buat salah apa. Aku rotang mu, aku nak rasa mu. Bagaimana orang buat zalim kamu. Jadi aku pukul mu secara zalim. Bila mu jadi raja sekarang, bila orang buat zalim kamu, mu jangan buat zalim ke orang. Aku buat zalim kamu, mu berasa ke mana? Itu baru rotang je. Aku rotang mu tak buat salah apa-apa, mu marah. Ada rasa begitu. Begitulah juga. Kalau mu buat zalim orang, mu kena ingat. Ini cara pengajaran. Disebut dalam kitab Musalli. Kitab Musalli ni kitab Jawi, kitab lama je. Tapi baca-baca dah lupa belaka. Ini yang jadi masalah. Inilah dia pendidikan Islam. Pendidikan Islam kita cukup serba-serbi. Alhamdulillah. Wallahu a'lam.